Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan kelas yang ke-16. Okay, tajuk yang baru iaitu bab yang kedua, matriks. Okay, apa yang kamu akan belajar hari ini iaitu matriks dan juga operasi asas matriks. Okay, siapa yang mula-mula ataupun yang membangunkan matriks ini? Yang pertama adalah Arthur Cayley. Okey, dan juga kawan-kawannya lah. Okey, Benjamin Piesse dan juga Charles S. Piesse. Okey, nak tahu lebih lanjut, bolehlah scan barcode ini untuk kamu tahu lebih terperinci lah. Okey, baik, seterusnya. Okey, apa itu matriks? Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat ataupun segi empat sama. Alah cikgu, apa ni tak faham? Okey, tak faham tak apa. Cikgu akan jelaskan secara terperinci ya. Okey, dia kata nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur. Maksudnya ada baris, ada lajur. Okey, contoh. Okey, contoh cikgu ambil yang senang sikit. Okey. Contoh kamu ada nombor 2, 4, 2, 1. Contoh. Okey. Yang ini kita panggil baris. Kiri ke kanan. Ini kita panggil baris. Baris. Okey. Yang ini kita pun sama. Baris juga. Kiri ke kanan pun baris. Okey. Baik. Kalau atas ke bawah, ini kita panggil lajur. Okey. Ini pun sama. Atas ke bawah kita panggil lajur. Maksudnya penulisan dalam bentuk adanya baris, adanya lajur, ini kita panggil matriks lah. Okey, baik. Senang nak cam baris, saya tulis sekali lagi ya. Baris. Okey, kiri ke kanan. Okey. Kalau lajur, okey, atas ke bawah. Ni supaya kamu faham lah, supaya senang kan. Okey, baik. Cara nak tulis, kamu boleh buat kurungan besar ataupun kamu boleh buat ini. Okey. Dan biasanya untuk matriks ini kita wakilkan dengan huruf besar. Contoh matriks A ialah huruf besar begini. Buatlah kurungan. Biasanya lah. Ikut soalan. Okey. Ataupun ini ya. A sama dengan. Okey. Tapi biasa buku akan buat kurungan besar. Kalau kurungan biasa pun ada juga. Tidak ada masalah. Dua-dua betul. Okey cikgu, apa kegunaan matriks ni sebenarnya cikgu? Okey, sebenarnya ia adalah tata susun. Tata susun maksudnya penulisan lah. Penulisan matematik daripada contohlah. Daripada maklumat yang panjang, yang banyak kepada maklumat yang lebih ringkas. Tapi masih lagi mengekalkan data-data yang asal. Dan kalau orang tengok, orang boleh faham sudah. Apa maksud di sebalik baris, apa maksud di sebalik lajur itu. Okey, contoh. Nampak kan? Ini jadual ni. Ini biasa kan dengan kita kan jadual? Ini jadual. Ini biasa. Okey, contoh kipas siling di kedai berdiri ada 16. Okey, siling ada 18, dinding ada 11. Dalam talian 5, 10, 14. Ini biasa kan? Panjang. Nampakkah panjang penulisan ni? Okey, bagaimana pula nak tulis dengan lebih ringkas sedikit? Okey. Nampak? Nampakkah di sebelahnya ni? Di sebelah ini namanya matriks. Lebih ringkas. Cuba kamu tengok. Ini baris. Kan? 16, 8. Okey. Kamu boleh terus masuk di sini. Nah, data ini. Nampak kan ni? Lagi senang. 5, 10, 4 baris. Okey. Jadi, walaupun nampak dalam bentuk segi 4 ataupun matriks ini, tapi masih lagi mengekalkan nilai data-data yang asal. Maksudnya orang faham. Oh, boleh baca. 16 ini, okey, untuk data ni merujuk pada kipas yang berdiri. 16, 18. Untuk siling dan dinding 11. Orang faham. Maksudnya begitulah. Penulisan sahaja. Okey, baik. Itulah matriks. Lebih ringkas, padat dan mudah difahami. Okey, ini ada ahli matematiknya, Khazanah Silam ni. Namanya James Joseph Sylvester. Okey, ahli matematik pertama menggunakan istilah matriks. Oh, dia yang pertama. Kalau yang tadi tu
harta tadi tu, itu yang algebra. Ini yang pertama mengemukakan paling lama 1850. Baik, seterusnya. Kita nak belajar menulis matrik. Nak tukar maklumat kepada matrik. Menulis matrik. Macam mana nak buat ni? Okey, baik. Macam mana nak buat? Okey, dia kata wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey, jadual di bawah menunjukkan ada data kanak-kanak ni keperluan kalori ada 1700, 2100, 2000, 1800. Okey, kamu boleh anggap terus ini sebagai baris. Kiri ke kanan kan? Baris. Okey, baik. Jadi kita buatlah kurungan, buat kurungan besar sikit. Okey. Baris kiri ke kanan kan? Terus tulis 1700. Tak perlu koma, terus jarak sikit 2100. Okey, seterusnya 2000. Okey, seterusnya 1800. Okey, dah siap tutup kurungan. Dah siap. Okey, ini kita panggil matrik baris. Sebab barisnya ada satu sahaja. Matrik baris. Okey. Baik, cikgu, ada orang disusun yang baris ini dia tukar jadi laju. Ni yang baris ni, baris kan, baris satu ni tukar terus jadi laju satu. Bila jadi laju satu dia akan jadi beginilah. Jadi laju. Kan laju kan atas ke bawah, disusun atas ke bawah. Ada orang terbalik. Okey, dia buat begini. Okey. 1800 kan. Okey, dia pun buat kurungan besar. Okey. Betul ke salah? Pun betul juga. Ini kita panggil matriks. Okey, matriks apa? Laju. Sebab lajunya ada satu. Okey. Baik. Dua-dua boleh diterima. Okey. Seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan pungutan pingan. Okey. Macam biasa. Ini lagi senang. Kita anggap ini baris satu. Okey. Buat label lah baris satu kan. Ini baris dua. Okey. Okey. Ini pun baris tiga. Ikut je yang kamu senang. Cikgu suka buat begini je. Nampak teruskan dia punya jawapan. Okey. Buat kurungan besar. Okey, terus label. Terus ambil data. 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 9. Tutup kurungan. Dah siap. Okey, cuba kira. Baris ada 3, laju juga ada 3. Baris ada 3, laju juga ada 3. Jadi ini ialah matriks segi 4 sama. Sebab sama besar kan. Matriks segi 4 sama. Sebab apa? Bilangan laju dengan baris adalah sama. Okey. Baik. Cikgu, ada orang ditukar. Baris ni dia tukar lagi kepada lajur. Dia nak laju ni laju 1, ni laju 2. Pun boleh. Dia ada masalah. Macam mana dia tukar? Baris jadi laju. Jadi kita ambil baris yang pertama jadi laju. Jadi laju pertama atas ke bawah kan. 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 9. Ini pun buat. Okey. Ini pun betul. Okey, tiada masalah. Sama sahaja. Okey. Baik. Seterusnya. Senang kan matrik kan? Susah pun. Okey. Seterusnya. Dalam ujian 1. Ni dalam bentuk ayat pula. Dalam bentuk ayat. Kamu nak tukar dalam bentuk matrik macam mana? Okey. Yang pertama kena keluarkan maklumat lah. Okey. Tengok. Samat. Betul ya. Samat dulu. Okey. Dia kata BM. BM berapa dapat markahnya? BM 76. Okey, seterusnya. Matematik. Matematik dapat 82. Dapat A ni. Okey, seterusnya. Sejarah dapat 72. Okey. Okey. Ni Samat. Seterusnya Hamid. Okey, Hamid. Ni Hamid. Okey, BM-nya. Berapa BM? 80. Wow, pandainya Hamid. Okey. Matematik 88. Okey. Sejarah 70. Okey. Baik. Ini adalah bentuk biasa kan kita senaraikan. Kalau kamu buat jadual pun boleh. Nampak kan ni? Ini bentuk biasa. Okey. Jadi nak tukar pada matrik, boleh lah. Ini data ni kamu boleh ambil yang baris yang pertama. Okey. Ini baris 1. Ini adalah baris 2. Okey. Baris 2. Ingat hanya nombor saja yang dimasukkan dalam matrik tak boleh simbol ataupun nama subjek ini Ini baris 3. Jadi kita ambil apa? Ambil nombornya sahaja. Buat kurungan. Okey, ambil nombornya sahaja iaitu baris yang pertama 76.
80. Alah, senang. Lagi 82, baris yang kedua 82, 88. Kiri ke kanan. 72, 70. Dah siap. Inilah penulisannya. Okey, ada orang dia buat balik baris, dia buat laju. Biasalah kan, orang manusia ni lain-lain kan. Okey. Dia buat baris pertama ni jadi laju 1. Jadi 70. 70, 76, 80. Okey, seterusnya 82, 88. Okey, seterusnya 72, 70. Okey. 3 baris dia akan jadi 3 laju. Pun boleh diterima. Sama sahaja. Okey, cuma yang pertama ni akan jadi matriks segi 4 tepatlah sebab dia baris dengan laju tidak sama. Okey, baik. Seterusnya. Okey, nah, bolehlah kita buat latihan hari ini. Cuba salin soalan, 3 soalan dan buatlah matriks daripada maklumat yang diberi. Okey, selamat mencuba. Siap boleh PM cikgu.